InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membetulkan niat-niat kita, membersihkan matlamat kita, menjadikan hanya satu sahaja yang kita hajat di dunia ini, iaitu mendapatkan redha Allah. Dan itulah kejayaan yang paling besar. Inilah satu perkara yang perlu kita sentiasa pertingkatkan, bersihkan, perdalamkan. Dalam keadaan suasana hari ini, manusia majoriti manusia berada dalam keadaan lalai yang besar. Lalai ini bukan hanya sekadar kita terlupa dan kita buat maksiat, tetapi lalai juga boleh berlaku ketika beramal. Dalam amal pun boleh berlaku lalai juga. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa memperdalamkan iman kita, insya-Allah. Maka pada petang ini, mari sama-sama kita memperdalamkan iman kita dengan kita membaca kalimah syahadah, memperbaharui kalimah syahadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur diberikan kesempatan dan peluang pada petang ini untuk sama bertemu. Marilah sama-sama kita meningkatkan lagi ikatan hati kita dengan Allah, dengan kita meningkatkan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama yang mengikut mereka, muhaqqiqin, ulama yang berpegang dengan al-haq, dan ulama yang bersama-sama dengan kebenaran Allah, hidup dan mati mereka bersama dengan kebenaran Allah. Dan begitu juga seterusnya kepada tuan-tuan guru kita, kedua ibu bapa kita, dan kita ikat kasih sayang kita kepada mereka semua. Dan bila kita mengikat kasih sayang kita kepada mereka, bapa ibu bapa kita, kepada tuan-tuan guru kita, kepada para ulama muhaqqiqin yang kita kenal, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh kita kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, begitu juga Imam Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya lah, sampailah kepada tabi'in, sahabat dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengikat kasih sayang kita kepada mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka barulah insya-Allah kita akan boleh meningkatkan lagi diri kita kepada Allah dengan lebih cepat lagi. Kenapa? Kerana kita kata tabaruk, barakah, kasih sayang itu, barakah kasih sayang. Sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunci kepada, kita kata, mudahnya untuk kita mengamalkan sunnah Nabi. Jadi selawat ni semua orang boleh selawat, ramai orang boleh selawat, tetapi sejauh mana sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sejauh mana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadikan selawat kita itu bermakna. Bermakna. Dan apa maksud cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cinta kepada Nabi bermakna kita mengikuti apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita mencintai Nabi, maka secara automatiknya, ni kata automatik ni maknanya apa? Maknanya dia punya mudah, lebih mudah. Barulah kita boleh sayang kepada Allah. Baru kita sayang kepada Allah. Jadi orang ingat hari ni kita sayang Allah, tak payah fikir Nabi kan. Tapi rupanya Nabi pun kita dia punya prosesnya mesti bermula dengan sebab kita kenal Allah sebenarnya dengan melalui jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita kenal mak kita, ayah kita, baru kita kenal kasih sayang tadi, baru kita boleh panjangkan kasih sayang kepada yang lain. Begitulah kurang lebih. Jadi insya-Allah kita akan bincang pada Zoom pada hari Ahad, insya-Allah Ahad, yang berkenaan dengan rabitah dan wasil. Satu benda yang penting yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Baik, pada hari ini saya ingin sama-sama mengajak diri saya dan di tuan-tuan sekalian untuk kita melihat, sambung sedikitlah apa yang kita bincangkan sebelum ini yang berkenaan dengan hakul yakin. Hakul yakin, dan hakul yakin itu adalah merupakan antaranya dipetik daripada surah Al-Haqqah ayat 51, wa innahu lahaqqul yakin, wa innahu lahaqqul yakin. Jadi sebenarnya digambarkan oleh Allah SWT di sini, dan sesungguhnya wa innahu, dia itu, wa innahu, dan dia itu lahaqqul yakin, dia itu adalah merupakan kebenaran. Al-haq, kebenaran yang diyakini. Yang diyakini, dia itu siapa? Dia dalam ayat ini bermaksud Al-Quran, itu firman Allah. Di sini kita lihat bagaimana apabila kita telah mula mendekati Al-Quran, mencintai Al-Quran, kita mula membaca Al-Quran, tengok maknanya, dan kita mula nak menghayati dia, mula untuk nak mengamalkan dia, mula untuk kita memperjuangkannya, menyampaikan dia, mula untuk kita membina kekuatan bersama dia, hidup bersama Al-Quran. Akhirnya kita bersama berperjuangan Al-Quran, akhirnya kita mati bersama Al-Quran. Apabila kita telah mula mendekatkan diri kita, proses kita dengan Al-Quran, maka itu salah satu perkara yang paling penting untuk kita mendekatkan diri kita dengan perjuangan Al-Haq, perjuangan kebenaran Allah. Yang mana perjuangan kebenaran Allah itulah sebenarnya yang membawa kita kepada kejayaan. Dan sebab itulah di sini kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa hakul yakin, hakul yakin itu adalah Al-Quran. Dan untuk itu menjadi satu yang penting untuk kita faham bahawa antara sebab kenapa manusia akan menyesal di akhirat nanti, ataupun manusia itu akan merasa kecewa kerana dia mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran. Jadi kunci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah menyampaikan Al-Quran. Itu kunci dia. Kita kata iman kepada Allah, kita kata mentauhidkan Allah, maka Allah gambarkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah gambarkan kepada kita, ketahuilah bahawa tidak ada ilah Tuhan dan sebagainya melainkan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahawa Allah itulah esa, dan Allah lah tempat bergantung segala-gala makhluk, dan sebagainya. Jadi Allah menggambarkan kita nak kenal Allah ni, nak beriman dengan Allah pun kena melalui Al-Quran. Kemudian kita nak melalui menjalani kehidupan kita sebagai orang yang diredai oleh Allah, kan, wa ridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Keredaan Allah itulah yang paling besar sekali. Maknanya itu yang paling, kejayaan yang paling agung. Maka Allah gambarkan untuk itu kena ambil Islam. Macam mana kita tahu Islam yang terbaik, sebenar? Daripada Al-Quran. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya din, agama, kehidupan yang diterima di sisi Allah adalah Al-Islam. Barulah kita tahu. Jadi semua yang kita kata dakwah Nabi itu, dia bermula dengan Al-Haqqul Yakin, bermula dengan kebenaran yang diyakini.
Apa maksud kebenaran yang diyakini? Al-Quran. Ini dalam proses, sebab itu dalam proses tarbiyah Islam, proses tarbiyah Rasulullah SAW, apakah yang memperkuatkan sahabat-sahabat Nabi yang menjadi asbab terbesar, menjadi mukjizat, kemuliaan, karamah kepada mereka, ialah mereka mendapat tazkirah Al-Quran. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin, dan sesungguhnya dia itu Al-Quran. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin, menjadi peringatan, menjadi tazkirah kepada orang yang bertakwa. Ini suratul Haqqah ayat 48. Sebab itulah apabila kita memahami kita nak Islam, maka tak cukup sekadar kita kata kita nak Islam. Saya dah Islam dah, saya dapat agama Islam, saya dah mengucap 2 kalimah syahadah, saya dah berzikir, saya dah sembahyang, tapi kita tidak mendekati Al-Quran. Tak cukup. Sebenarnya hakikatnya Al-Quran. Sebab itulah di dalam surah Al-Haqqah juga ayat 49 Allah gambarkan, wa inna lana'lam anna minkum mukazzibin, dan sesungguhnya kami sedia mengetahui, Allah mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan Al-Quran. Al-mukazzibin, siapa mukazzibin ini? Siapakah orang yang mendustakan, yang berdusta ini? Siapakah terdiri daripada orang mukazzibin, orang yang pendusta? Siapa dia? Orang yang mendustakan Al-Quran. Nampak tak? Jadi apabila kita faham yang ini, baru kita faham, rupa-rupanya Al-Quran ni lah merupakan perkara yang paling penting dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita nak selamat di akhirat pun dengan Al-Quran, kita nak selamat di dunia pun dengan Al-Quran. Jadi kita kena faham, penjajah Zionis telah pun memisahkan kita dengan Al-Quran. Bukan saja dipisahkan kita dengan Al-Quran, dia bagi kita salah faham tentang Al-Quran. Apa yang disalah fahamkan? Disalah fahamkan tentang Al-Quran ni cukuplah anak-anak aja yang jadi tahfiz. Anak-anak yang jadi tak masuk. Kita pun kata tak apalah, anak-anak hantar ke sekolah tahfiz. Sebab tu bagi seorang mukmin, seorang Muslim, apakah hak anak-anak ke atas mak ayah dia? Ialah salah satunya mendidik mereka. Mendidik mereka. Dan apakah pendidikan yang paling penting sekali? Ialah pendidikan Al-Quran. Tapi hari ini Al-Quran ni menjadi sampingan. Yang pandai-pandai ambil medik, yang pandai-pandai ambil engineering, hantar profesional, accountant, actuary science computer, yang pandai-pandai pergi ke science semua, kan? Yang bodoh-bodoh yang tak boleh nak buat apa dah, yang ni baru nak hantar sekolah tahfiz. Kenapa nak hantar sekolah tahfiz? Anak saya tak boleh nak kawal anak saya hantar sekolah tahfiz. Macam tu kan. Bodoh-bodoh ni pergi tahfiz. Jadi keluarlah ustaz-ustaz yang bodoh-bodoh juga. Tak semua ustaz bodoh lah. Saya nak sebut kat sini, kurang cerdik. Yang cerdik-cerdik pergi sains, pergi medik. Saya pun dulu masa belajar cita-cita nak jadi doktor, dan dapat pun medik, alhamdulillah. Lepas tu alhamdulillah saya tak ambil medik. Kalau saya ambil medik, mungkin Allah tak izin saya bercakap dengan tuan-tuan. Dah duduk cakap dekat depan TV, promote suntik demi suntik. Tuan-tuan macam Allah SWT saya sebut dekat sini, kita telah dikepung oleh budaya yang menjauhi Al-Quran, sehingga kita rasa asing dengan Al-Quran. Akibatnya barakah dan rahmat Allah tidak bersama kita. Jadi sebab itu kita nak kena sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Saya teringat kalau setiap kali saya pergi jumpa dengan Pak Sumit, kalau siapa kenal Pak Sumit, bila saya jumpa dengan dia, ziarah dia, dah sakit dah tak sihat dah. Dia akan kata apa? Hiduplah bersama Al-Quran, bergelumanglah bersama Al-Quran. Itu pesanan dia. Banyaklah pesanan lain, tapi antara mesti disebut Al-Quran. Dia kata Al-Quran, hidupkan Al-Quran, sampaikan Al-Quran. Kenapa? Sebab rupanya itulah hakul yakin. Hakul yakin. Jadi hakul yakin ini adalah merupakan proses untuk melahirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, saya nak sebut kat sini, apa amalan yang paling best sekali? Amalan yang paling best sekali di akhir zaman ialah kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran,
sebagai tanda kita akan mendekati diri kita dengan Allah. Kalau kita tak boleh dekat diri dengan Quran, jangan harap kita dapat berdekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita zikir banyak-banyak. Sebab Al-Quran adalah merupakan firman Allah. Baik. Sebab itulah di sini saya ingin sama-sama memulakan satu perkara yang paling penting sekali. Pada hari ini, paling penting untuk hari ini ialah hari ini punya topik kita ni, iaitu kita ingin meletakkan kepercayaan kita, yakin kita, sekah kita kepada Allah sepenuh. Kita nak yakin pada Allah ni sepenuh hati kita. Ini kunci. Yakin yang hakiki, hakul yakin. Yakin yang hakiki ini ialah kita mengikatkan diri kita ini tanpa ada ragu-ragu, tentang kemampuan, tentang kudrah, iradah, tentang ilmu, tentang apa yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak letak. Sebab inilah kita kata kunci kepada kekuatan. Allah tidak akan bagi pertolongan-pertolongan, kehebatan-kehebatan bagaimana yang diberikan kepada Rasul, para anbiya, para Rasul, melainkan sebelumnya itu mereka mempunyai al-yaqin, al-haqqul yakin, keyakinan yang sebenar, iman yang sebenar. Dan sebab itulah kita melihat di sini bagaimana berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat peristiwa hijrah contohnya. Peristiwa hijrah dan yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam antaranya dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah rakamkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana pada masa itu sampai satu peringkat mereka berlindung di dalam gua. Dan kemudian setelah mereka duduk dalam gua, tiba-tiba kaum kafir musyrikin datang, lalu berjalan, berdiri di depan gua. Gua yang mereka duduk, maknanya kalau kena itu dapat dead or alive, hidup atau mati atau hidup, hidup atau mati, maka mereka akan ditangkap. Saya bacakan makna saja. Surah At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, iaitu Muhammad Nabi Rasul Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Maksudnya kalau kita tak nak tolong agama Allah ni, Allah akan tolong. Allah akan cari orang lain. Situlah lebih kuat. Ketika orang-orang kafir musyrikin itu mengeluarkannya dari Mekah, maknanya ketika dia terpaksa berhijrah, sedang dia disalah dan salah seorang dari dua orang, ketika keduanya berada di dalam gua, Allah ceritakan semula. Ketika dalam gua, pada waktu dia berkata kepada temannya, dia berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihat. Nampak? Jadi dalam ayat ini Allah gambarkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dah duduk dalam gua terkepung. Terkepung. Orang kafir musyrikin dah ada kat luar. Gua Sur dah ada kat luar dah. Kemudian pada masa itu mereka memang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka memang nak tangkap dan sampai peringkat bunuh pun bunuh, tak apa. Maka pada masa itulah Allah gambarkan dalam keadaan terkepung begitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bersama Nabi kata apa? Ya Rasulullah, sekiranya mereka tunduk sikit tengok dalam gua, nampak kita. Maka kata Rasulullah SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita, dan sesungguhnya Allah bersama kita. Dan apabila disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allah rakamkan dalam surah At-Taubah ini, maka Allah turunkan ketenangan kepada Muhammad SAW dan pembantu itu, dan membantu dengan tentera yang kamu tidak melihat. Rupa-rupanya bila kita rasa Allah bersama kita dan hati kita tenang dengan keyakinan Allah bersama kita, innallaha ma'ana,
Allah bersama kita, maka Allah akan datangkan tenteranya. Ini rahsia menghantarkan tentera. Apabila seseorang itu merasakan Allah bersama dia. Dan Allah SWT, dan bila keyakinan tadi, maka Allah campakkan ketenangan, maka Allah datangkan tentera. Dan Allah menurunkan tentera yang tidak kelihatan, dan Allah menjadikan seruan orang kafir itu rendah. Kan? Apa yang dibuat oleh orang kafir yang nak menangkap, yang nak melakukan kejahatan kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa saja yang mereka buat, kumpul himpun seluruh puak, seluruh tribe nak menangkap, membunuh dan sebagainya, maka Allah jadikan semua usaha mereka rendah. Tak ada kesan, tak berkesan. Padahal mereka ni ada pakar, macam-macam pakar adalah. Dan kalimat Allah itu adalah tinggi. Dan kalimat Allah itulah tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini surah At-Taubah ayat 40. Jadi pada petang ni, ada orang di kalangan saya, dia hantar soalan. Macam mana saya nak buat? Mak saya, bapa saya, adik saya, ibu saya, suami saya, isteri saya tak mau bersama dengan kami, dengan kita ni. Duk cerita pasal akhir zaman, duk cerita pasal konspirasi. Dia kata ni semua konspirasi ni, teori-teori konspirasi, tak boleh, tak mau. Ni semua orang-orang yang jumud, dia kata. Tak mau. Kita seorang-seorang, ada seorang tu kata, nangis, kata saya tak boleh buat apa, saya takut suami saya dah ambil vaksin, dia kata begitulah. Ni saya kemudian dia kata, bila dah ambil tu kan, macam mana saya kan, semua tolak saya seorang-seorang aja. Mak dia pun tak bersama, bapa tak bersama, semua tak bersama, seorang-seorang. Innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan apabila kita rasa Allah bersama kita dengan haqqul yaqin, dengan keyakinan yang sebenar, maka pertolongan Allah datang. Ini dia punya sifat dia, dia punya kunci dia. Kenapa Allah tak tolong kita? Kita tak yakin dengan dia, nak tolong buat apa? Kenapa Allah tak tolong kita? Sebab kita pun tak yakin dengan Allah. Kita masih lagi ada rasa, betul ke? Kita baca bismillah pun tak rasa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim pun tak rasa Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Tak rasa. Apa lagi nak rasa Allah bersama kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji pada Engkau ya Allah, segala puji hanya berhak Engkau, segala puji pada Engkau saja ya Allah, Rabbul Alamin. Kita mengagungkan Allah, merasai kan, pujaan semua hanya milik Allah. Kita rasa. Bila kita rasa tu maknanya innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ar-Rahmanir Rahim. Allah lah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita rasa sayang ke Allah. Rasa sayang pada Allah tu maknanya kita rasa Allah bersama kita. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim tapi kita tak rasa sayang kat dia, maknanya Allah tak bersama kita. Kita ni sebenarnya yang tak rasa Allah bersama kita. Maliki Yaumiddin. Dialah pemilik kepada Yaumiddin. Yaumiddin ni tafsir para ulama kita kata apa? Hari akhirat, yaumul akhirah. Hari yang hari din ni agama kan. Hari yang dikuasai oleh Allah. Dan secara langsung Allah tunjukkan kekuasaannya, yaumul akhirah. Maka bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nak rasa Allah bersama kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa Allah bersama kita, kita rasa tenang. Sebab Allah ni adalah pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa kasih sayang Allah. Merasai kasih sayang Allah itulah kita rasa Allah bersama kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji pada Engkau ya Allah. Jadi bila kita merasai kasih sayang Allah, kita rasa kasih sayang Allah tadi, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih tadi tu, maka kita puji dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji pada Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan semua
Kalau puja dengan Engkau, kita rasa, kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu, rasa kasih sayang Allah, baru kita rasa, ya Allah, puja aku hanya untuk Engkau. Segala puji-pujian hanya milik Engkau, ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita ulang lagi sekali. Nampak? Kita rasa kasih sayang Allah. Bila kita puji Allah tu, Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji dia, kita rasa sayang. Sebab tu sebut Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Rasa sayang tu. Rasa sayang itulah kita rasa Allah bersama kita. Kalau tak rasa sayang, belum lagi. Kena proses lagi lah. Kena didik hati kita lagi kan. Lepas tu, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah lah Raja, pemilik, penguasa. Yaumiddin, hari ad-din, hari akhirat. Jadi kita rasa apa? Bila dah sayang ke Allah, puji Allah, sayang Allah, kita rasa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, maka Allah pemilik semua sekali termasuk hari akhirat. Kita rasa apa? Rindu nak jumpa Allah. Rindu nak jumpa Allah. Bila sebut pasal Yaumiddin, hari akhirat, hati orang beriman ni rindu nak jumpa Allah. Sebab tu sembahyang ni seronok. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa sayang kat Allah. Dia rasa kasih sayang Allah. Allah sayang kat dia. Kita sayang kat Allah. Kemudian kita pun puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkaulah segala puji pada Engkau. Ya Allah, kita puji dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab apa? Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah, Kau sayang kat aku, ya Allah, Kau kasih kat aku, ya Allah. Kemudian kita kata, aku pun sayang kat Engkau, ya Allah, aku pun kasih kat Engkau. Dia sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kita nak rasa sayang kat Allah. Kemudian disebut Maliki Yaumiddin, dia pemilik pada hari akhirat, Yaumiddin. Maka kita, ya Allah, aku ternanti-nanti nak jumpa Engkau, ya Allah. Aku rindu pada Engkau, ya Allah. Aku rindu pada Engkau, ya Allah. Aku rindu pada liqa', pertemuan denganmu, ya Allah. Dalam hati rasa apa? Sedih. Sedih kenapa? Rindu kat Allah. Ini rasa ni bersama. Ni rasa bersama dengan Allah. Rindu ke Allah, nak jumpa Allah. Yaumiddin. Kenapa kita sedih? Pertama nak jumpa Allah, tak dapat jumpa lagi. Masih lagi dalam dunia diuji. Dengan susah, dengan senang, masih diuji. Kemudian yang kedua, kenapa kita sedih? Sebab kita masih lagi jauh daripada kebersihan, kekuatan, sayang. Kita masih lagi mengutamakan yang lain, ghairallah, selain Allah dalam hidup kita. Hati sedih. Maliki Yaumiddin. Sedih. Bukan sedih takut masuk neraka, bukan. Sedih sebab kita kenangkan hidup kita masih lagi memperhambakan diri kepada nafsu kita, hambakan diri kepada dunia, hambakan diri kepada harta, hambakan diri kita kepada makhluk, takut bos lebih daripada takut Allah. Dan kita rasa rezeki tu orang lain yang bagi, company yang bagi, bukan Allah yang bagi. Kita sedih sebab kita masih lagi lemah, hina. Tu rasa ni bersama Allah ni kita merasai innallaha ma'ana. Ini maksud innallaha ma'ana ni, kita rasa kita baca Quran, kita baca Fatihah, kita rasa Maliki Yaumiddin. Sedih kita sebab kita rindu ke Allah. Aku rindu ke Engkau, ya Allah. Dekat dunia ni macam-macam cubaan, ujian, aku kalah, banyak kalah, ya Allah. Buat dosa banyak, ya Allah. Rindu kat dia. Pertemuan, hari kita bertemu dengan Allah, Yaumiddin, di hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah, ya Allah, yang aku sembah. Hanya kepada Engkau lah, ya Allah, aku mohon pertolongan. Nampak tak? Bila kita rasa rindu kat dia, kita rindu kat Allah, hari akhirat. Lepas tu kita rasa bahawa kita ni banyak kekurangan, banyak dosa. Kita kuatkan keyakinan kita, kuatkan ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau yang aku sembah, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kan Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku sembah, hamba. Jadi kita kuatkan ikrar kita. Nak jumpa Allah ni, rindu ke Allah ni, kita banyak kelemahan, banyak dosa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami sembah, ya Allah. Hidup kita ni semua untuk ibadah pada Allah. Wa iyyaka nasta'in.
Dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan, ya Allah. Tolonglah, tolonglah ya Allah. Kita mengakui kelemahan kita, hamba kan. Kita jadi hamba Allah. Ini baca, bila kita baca dengan perasaan ni, ini mari kita baca, kita merasai bersama Allah. La tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Apa pertolongan yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus. Siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan mereka yang mendapat nikmat. Mereka yang dapat nikmat siapa? Jalan Nabi, para Rasul, para Siddiqin, para Syuhada, para Salihin, para Muhaqqiqin, para Mahdiyin. Kita minta jalan orang yang mendapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita bila baca Fatihah tu, kita baca Fatihah berapa kali? Banyak kali dalam satu hari ni. Apalagi kalau kita dah mengamalkan 41 kali Fatihah yang zikir yang kita sebutkan. Setiap baca kita bersama Allah, bersama. Ya, sebab itulah digambarkan sini pertolongan Allah di akhir zaman begitu. Pertolongan Allah apabila kita rasa Allah bersama kita, maka Allah hantar tentera dia. Tentera yang kita tak nampak, siapa dia? Kalau kita nampak, kita berpensan. Tiba-tiba ada baju putih datang kat rumah kita ramai-ramai. Pensan kita bertanya siapa ni? Pensan, kita ingat pocong datang. Tak, kita tak nampak, Allah bagi tak nampak tentera, tapi dia tolong kita. Mungkin malaikat, mungkin binatang, mungkin angin yang tolong, mungkin air yang tolong. Macam-macam tentera Allah banyak. Jadi begitu jugalah berlaku kepada Ibrahim alaihissalam. Tengok kisah Ibrahim. Ni kita nak sebutkan sini, kita terkepung ni. Dikepung ni. Dikepung ni. Satu-satunya cara nak menyelesaikan pandemik ialah dengan vaksinasi. Satu-satu cara ni. Semua 100% kena cocok di belakang kan. Jadi kita kata ini macam herd immunity yang didefinisikan oleh WHO lah. Memang sebiji kan. Nak sebutkan sini, semua kena cocok belaka lah. Kita kata, saya nak makan hampatus sauda, tak boleh dah. Saya nak makan apa namanya, ivermectin, tak boleh dah. Contoh lah. Nak sebut kat sini, terkepung, dikepung. Ibrahim AS, bagaimana baginda disebut di dalam ayat Quran, banyak ayat ini saya bacakan cerita kisah dia, kisah dia sikit lah. Bagaimana dialog dia. Ibrahim ni dipendekkan cerita, dia tengok semua orang kufur kepada Allah, menyembah berhala. Padahal berhala ni tak ada apa-apa, menyembah berhala, menyembah dunia. Hari ni orang menyembah dunia, mengambil dunia, padahal dunia ni tak ada apa-apa. Yang bagi rezeki itu bukan dunia, Allah. Apa lagi berhala? Maka dia tanya, kenapa kamu menyembah dunia, menyembah berhala? Kalau kita hari ini dunia, al-wahan kan? Maka Ibrahim bertanya, kenapa wahai bapa, wahai kaum, pakcik, setengah-setengah ni pakcik, pak saudara dia, wahai bapa aku ataupun pak saudara aku, wahai kaumku, kenapa kamu menyembah berhala, patung-patung? Kenapa kamu menyembah dunia? Kalau kita ini, kenapa menyembah pangkat? Kalau hari ni lah. Mereka menjawab, sebab itulah yang dibuat oleh bapa kami, atuk nenek kami. Atuk nenek kami dulu buat macam ini, atuk nenek kami duduk buat British, duduk buat Belanda kalau Indonesia. Jadi mereka mencari dunia, mencari pangkat contohnya. Maka sesungguhnya kamu mengikut bapa kamu ni yang sesat. Maka dipendekkan cerita, dia pun orang semua balik, tak ada apa, dia pun hancurkan berhala-berhala kecil, berhala besar, dia letakkan kapak kat situ. Ini cerita dalam Quran. Kita dah tahu cerita ni kan. Saya cuma nak gambarkan bagaimana pada masa itu
kan, pada masa itu kan, seluruh negara daripada rajanya Namrud sampailah ke keluarga dia, pak saudara dia, mak saudara dia, keluarga dia, mungkin dia punya kawan-kawan rapat satu sekolah, alumni dia, satu universiti ke, semua satu negara kata engkau Ibrahim sesat. Bayangkan Nabi Ibrahim AS, dia seorang-seorang lawan satu negara, dikepung, kemudian dihukumkan, dijatuhkan hukum oleh Namrud untuk dibakar. Tahu berapa tinggi dia? 60 hasta. 60 hasta tinggi mana? Tinggilah, tinggi tingkat 4 tingkat lah kot, rumah flat. Kemudian dikumpulkan kayu-kayu untuk bakar dia. Semua mesti ambil apa? Kan? Ambil apa perkataan dia ni sebut? Ambil bahagian. Semua mesti menyumbang. Satu negara mesti menyumbang. Ambil bahagian, cari kayu api untuk bakar Ibrahim. Ni seorang-seorang ni, Ibrahim ni seorang-seorang. Alaihissalatu wassalam. Seorang-seorang dia. Yang lain satu-satu. Bayangkan kita hari ni ada juga isteri kita, suami kita, anak kita, sama kita. Ada juga sahabat-sahabat kita ni, sama-sama kita ni, senasib lah kita kata. Ada juga. Ini tak satu negara. Tak ada seorang pun. Ibrahim AS seorang-seorang dia. Dan semua dia perintah Namrud, cari kayu api. Semua cari kayu api. Tinggi besar bangunan kayu tu, sampai lebih kurang 4 tingkat, 5 tingkat kita bayangkan bangunan ini. Kayu api dihimpun dari satu negara. Budak kecil pun ambil kayu, ranting-ranting bawa nak bakar Ibrahim. Bayangkan kehinaan dia, hina Ibrahim dia, cerca Ibrahim dia, dia boykot, sebutlah apa. Maka digambarkan mereka mengumpulkan kayu selama 40 hari. Bukan satu hari dah, 40 hari. 40 hari nak kumpul kayu, nak bakar Ibrahim AS. Sehingga ada seorang wanita berkata dalam sirah, saya bacakan sejarah ni. Kalau aku berhasil mendapatkan ini dan itu, maknanya bila dia ambil kayu tu, dia dapat bahagian lah. Mungkin raja bagi dia hadiah ke apa. Raja bukan boleh tak Namrud suruh tentera dia cari kayu? Boleh tak? Boleh. Tak. Dia tak nak tentera dia sahaja. Dia nak semua rakyat terlibat. Semua rakyat terlibat. Menghina, mencela dan membunuh Ibrahim dengan bakar. Sebenarnya masa dia nak dibunuh tu kan, ada seorang yang mencadangkan supaya dia dibakar. Nak dibunuh dia, nak dia pancung ke apa. Dan ada seorang mengusul supaya Ibrahim dibakar. Ada seorang ni bagi, tak tahu siapa, nama tak ada dalam sirah, tapi dia kata nak cadang bakar supaya kita dapat menggunakan seluruh tenaga satu negara ni, cari kayu biar mereka rasa mereka ni beribadah kepada berhala tadi yang telah dipotong. Maka kita ambil kayu tanda ibadah tadi, letak, kumpul, himpun, bakar ni orang yang sesat, orang yang anti kepada berhala. Satu negara. Bayangkan kita sampai satu negara tak ada lagi sahabat-sahabat kita. Lagi teruk ni Ibrahim AS, dia punya ujian dia. Cuba bayangkan. Dan kemudian digambarkan oleh Syuaib Al-Jabbani. Dia kata dalam tafsiran dia, orang yang mencadangkan supaya dibakar telah Allah telan dia. Allah telan dia. Maksudnya bumi telan dia. Termasuk berapa orang ni ditelan oleh bumi. Maka agaknya berapa umur Ibrahim AS ketika dia nak dibakar? Kita bayangkan. Berapa umur Nabi Ibrahim AS ketika nak dibakar? Adakah dia dah berumur 40 tahun? Adakah dia dah berumur 60 tahun? Seorang yang kuat, yang dah ni. Umur Nabi Ibrahim lebih kurang 16 tahun. Bayangkan umur 16 tahun berhadapan dengan boikot, dengan celaan, dengan sebagainya. Satu negara hentam dia, nak bakar dia, umur baru 16 tahun. Tingkatan 4 kita lah. Jadi dikumpulkan, maka rakyat himpunkan kayu-kayu, semua bawa. Ada yang bawa dengan tangan, 2 tangan, ada yang bawa dengan kuda, ada yang bawa dengan kereta lembu, bawa kayu. Lagi banyak dibawa lagi, beribadah, kuatlah ibadah dia kepada berhala yang dibakar ataupun yang dipecahkan oleh Ibrahim.
Tentera-tentera pun bawa semua sehingga tinggi sampai 4-5 bangunan tinggi. Kemudian terpaksa tentera-tentera Namrud buat satu platform yang tinggi untuk bawa Nabi Ibrahim ke atas untuk ditolak masuk ke dalam api tadi. Namrud berseru, "Wahai sekalian manusia." Maknanya dia nak libatkan semua orang. "Wahai sekalian manusia, siapkan kayu bakar Ibrahim." Jadi semua terlibat. Macam kita hari ni pun sama jugalah. Dengan medianya, dengan apanya. Dia kepung orang beriman ni. Dikepung. Orang beriman ni dikepung. Dibakar. Ditangkap dan sebagainya. Maka masyarakat, rakyat seluruh negara berkumpul. Yang anak-anak, yang dewasa. Tidak ada yang menentang perintah. Semua ikut perintah. Ikut perintah. Tak ada yang menentang. Siapa yang berani lawan dengan kerajaan pada masa itu? Ibrahim seorang-seorang dia. Maka dia akan dilemparkan. Siapa yang bersekutu dengan Ibrahim, kena belaka. Tapi tak ada orang sekutu. Dia seorang dia. Siapa yang bersama dengan orang alim ni, ustaz ni, Habib ni, kiai ni contohnya, ulama ni, maka dia akan dilemparkan dalam api. Ini zaman Ibrahim dah berlaku dah ni. Ni zaman akhir zaman. Kita tengok kita ada lagi sahabat-sahabat. Ada lagi sahabat-sahabat. Ada lagi orang yang bersama kita. Nak syukur ni. Baik. 40 hari kaumnya nak kumpulkan seluruh negara ni. Kumpulkan. Maknanya dia tunggu 40 hari. Himpunkan kayu. Anak-anaknya, yang orang tuanya, perempuannya, lakinya dan sebagainya. Dan setelah kayu berkumpul setinggi lebih daripada 60 hasta digambarkan ini, maka pada ketika itu Namrud pun memerintahkan supaya api itu dinyalakan, maka berkobar-kobar tinggi sehingga kalau ada burung yang lalu atas ini pasti akan jatuh, akan terbakar. Mereka terpaksa membangunkan satu platform menara yang mana Ibrahim diletakkan di atas, kemudian dia akan ditolak ke bawah, ditolakkan ke bawah. Pada masa itulah Ibrahim AS angkat tangan. Angkat tangan. Ya Allah, Ya Allah. Dia seorang-seorang. Macam mana budak umur 16 tahun, budak lah kita panggil 16 tahun. Nabi Ibrahim 16 tahun masa nak dibakar. Dan seorang yang berumur 16 tahun boleh tetap teguh dalam keadaan satu negara nak bakar dia. Apa rahsia dia? Sebelum pertolongan Allah datang, kita tahu dah cerita dia kan, Allah tolong dia. Sebelum pertolongan datang, apa rahsia dia? Dalam sirah dia kata, Ibrahim angkat tangan ketika dia nak dicampak, dia angkat tangan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Esa, Ya Allah. Yang lain ni semua ni berhala, ni semua berhala, ni semua berhala, ni semuanya syirik. Engkaulah yang Maha Esa, yang ada di langit, mana yang ada yang tinggi. Sesungguhnya di bumi sudah tidak ada lagi yang mau menyembahmu selain aku. Dekat bumi ni tak mau lagi, tak seorang pun. Maknanya Nabi Ibrahim tengok dalam negara dia, tidak seorang pun yang nak mentauhidkan Allah. Semuanya ambil kayu nak bakar Nabi. Semua, bayangkan. Tidak ada seorang pun selain aku, Ya Allah. Ni luahan rasa Ibrahim AS umur 16 tahun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau, Ya Allah, bagi aku, yang memelihara aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbunallah. Cukuplah engkau, Ya Allah. Ni'mal wakil, yang akan memelihara aku, yang akan melindungi aku. Cukuplah engkau, Ya Allah. Seorang pun tak ada bersama Ibrahim AS. Ibrahim akan dicampak, dilemparkan dalam api. Maka pada saat itu seluruh makhluk yang lain, ini digambarkan dalam sirah. Maknanya yang manusia ni, yang jin ni, yang nak bakar Ibrahim ni, yang kita nampak ramai ni, satu negara ni ramai nak bakar dia, digambarkan seluruh makhluk yang lain
binatang, pokok, kayu yang nak jadi bakar ni, awan, langit, bumi, ikan, malaikat, seluruh makhluk berdoa minta Allah tolong Ibrahim, ya Allah tolong Ibrahim. Digambarkan seluruh alam ini minta pada Allah. Dia kata, ya Allah, Engkau yang Maha Esa, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada orang kat bumi ini yang nak sembah Engkau, ya Allah. Aku seorang aja. Macam mana nak dakwah ni? Aku seorang aja. Umur 16 tahun, boleh kita bayangkan bagaimana dikepungnya, diboykotnya. Kemudian dia kata, apabila dia berdoa minta, maka doa itu semua dengar, makhluk lain tahu. Maka digambarkan seluruh makhluk memanjatkan doa kepada Allah. Minta, ya Allah, selamatkan Ibrahim. Ya Allah, selamatkan Ibrahim. Burung doa, kucing doa, pokok doa, ikan doa, semua doa. Ya Allah, selamatkan Ibrahim. Ya Allah, para malaikat doa, selamatkan Ibrahim. Kita tak perasan kita hari ni, kita ingat kita seorang-seorang, kita minoriti. Tak, kita bukan minoriti, kita majoriti sebenarnya. Apabila kita bersama Allah, maka Allah pun menjawab doa semua. Ibrahim adalah Khalil, Ibrahim adalah kekasih aku. Orang yang mendapat title pertama kekasih Allah ialah Ibrahim. Kenapa? Sebab dia berlawan dengan semua, satu negara, dia seorang dia je, tak ada seorang bersama dia. Maka Allah mengisytiharkan, kata Rasul SAW, Ibrahim kekasih aku. Dia tak ada orang dah, tak ada lain dah, Allah sahaja yang dia ada. Dan dialah satu-satunya kekasih aku di bumi ini. Ayat Quran. Dialah satu-satunya kekasih aku pada masa itulah. Akulah Rabbnya, aku Tuhan. Maknanya Allah mengaku Ibrahim sebagai hambanya. Dan dia tidak memiliki Rabb, dia tidak ada Tuhan lain melainkan aku. La ilaha illallah. Maka jika dia meminta pertolongan, maka aku tolong dia dapat. Bila dia benar-benar mentauhidkan Allah, bersama Allah, maka bila dia minta tolong, aku tolong. Allah berfirman, aku akan tolong. Tetapi jika tidak, maka tinggalkanlah dia. Maka ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka beliau berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Setengah riwayat kata hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Engkau ya Allah yang menjadi pemelihara aku, cukuplah Engkau ya Allah yang melindungi aku, cukuplah Engkau ya Allah. Api ke apa ke tak kira, cukuplah Engkau, Engkau sahajalah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, bayangkan budak umur 16 tahun, keimanannya cukup tinggi, sayang pada Allah, merasai bersama dengan Allah, dicampak dalam api. Maka dia pun dilemparkan ke dalam api. Maka Allah pun berfirman kepada api, bardan wassalaman, kamu sejuk, kamu dingin, dan kamu selamat, memberikan keselamatan, sejuk. Digambarkan dalam tafsir, pada saat itu ketika perintah Allah kepada api yang besar yang menyala ni, supaya menjadi bardan wassalam, iaitu kamu sejuk dan kamu selamat kepada Ibrahim. Maka digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Pada saat itu seluruh api di bumi padam. Semua api padam. Semua api padam. Kerana semua api mengira bahawa Allah sedang memerintah kepada semua, pada mereka. Semua api dalam dunia ni semua padam, api semua masa tu. Kerana api-api itu merasakan Allah bercakap dengan dia, Allah memerintah kat dia supaya dia sejuk dan salam. Seandainya Allah tidak memerintahkan kepada api hanya sekadar menjadi dingin sahaja, sudah tentulah Ibrahim akan mati kedinginan dalam api itu. Tapi Allah sebab apa? Bardan, Allah firman, bardan wassalam, kamu sejuk wahai api, sejuk dan selamat. Maka Nabi Ibrahim selamat. Nampak? Ini nak kita pasal akhir zaman ni, kita rasa kita seorang-seorang. Kita rasa kita seorang-seorang, kita rasa kita minoriti, kita rasa kita tak ada siapa nak tolong kita dah.
Kita rasa nak ikut arus lah, ikut arus saja. Orang buat apa, kita ikut aja. Tak ada apa? Tak ada prinsip, tak ada pegangan. Ikut aja semua. Jadi seperti buih. Betul Nabi kata apa? Umat pada masa itu seperti buih. Apa maksud buih? Buih ni dia ikut arus. Kalau semua kata A semua. Semua kata B semua. Dia tidak ada pegangan. Dia tidak ada prinsip. Walaupun namanya pemimpin, namanya ulama, namanya profesor, namanya tukang basuh, tukang cuci, namanya mahasiswa, mahasiswi, namanya guru, tak kira siapa namanya, yang orang Islam di akhir zaman, al-wahnu itu seperti buih. Apa arus ada, ikut semua. Jadi hari ini kalau kita ikut arus dunia, hati-hatilah, kita akan hancur dan binasa. Hancur. Tidak ada pegangan. Kan ni semua dah cakap macam ini, profesor tu cakap begini, kan? PhD tu, doktor tu cakap begini, ulama tu cakap begini, pemimpin tu cakap begini. Semua orang ikut, takkan salah, semua ikut. Rupa-rupanya yang dia ikut itu Yahudi dan Nasara. Yang dia ikut tu rupa-rupanya musuh Islam. Tapi dia nampak majoriti tu manusia, dia nampak. Manusia yang engkar ni dia nampak. Dia tak nampak majoriti tu Al-Quran, hadis Nabi. Dia tak nampak majoriti tu orang yang bersama dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Jadi tak boleh nak jadi macam Ibrahim AS. Tak boleh nak jadi, ikut aja lah. Kita jadi buih. Buih. Ini kita lah sekarang ni. Dia cerita pasal kita ni. Jadi di mana, ketika mana pertolongan Allah datang, Allah berfirman, wahai api, sejuklah kamu dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim kata, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Setengah pendapat kata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau ya Allah bersama aku. Cukuplah hanya engkau yang memelihara aku. Nak sebut kat sini, bila Nabi Ibrahim AS benar-benar merasai kehadiran, kebersamaan, penyerahan sepenuhnya kepada Allah, maka pertolongan Allah datang. Sebab tu rahsia kita hari ini nak selamat di akhir zaman, bukan kita siapkan macam-macam daripada dunia. Makanannya, prepping sini, prepping sana. Bukan kata tak penting, penting. Tetapi yang paling penting, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah SWT yang menjadi pelindung aku. Cukuplah Allah SWT yang jadi penolong aku. Cukuplah Allah SWT yang memberikan kemenangan kepada aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apabila seorang beriman merasakan bahawa dia bersama Allah, Allah bersama dia, maka pada ketika itu datanglah pertolongan Allah. Allah turunkan tenteranya yang tidak nampak ataupun yang nampak. Ini kekuatan. Ini kekuatan, ini amalan. Sebab itulah kita menekankan supaya kita memperbanyakkan dalam diri kita ini zikrullah. Apa maksud zikrullah? Zikrullah bukan hanya setakat kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, setakat macam itu sahaja. Zikrullah ni satu perasaan. Satu perasaan merasai. Kita rasa Allah bersama kita. Sehingga dengan perasaan itu kita kan memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebut Allah Akbar, Allah Akbar. Memuji Allah, mengagungkan Allah dengan perasaan kita bersama Allah tadi. Itu zikrullah. Kita tengok pula bagaimana kisah Musa. Sikit lagi lah, kisah Musa. Musa AS, pada zaman dia semua bayi dibunuh. Kita dah tahu dah cerita ni, kita nak ulang sikit. Musa AS, Fir'aun dia bermimpi. Apa mimpi Fir'aun? Ada orang yang akan bunuh dia. Ada orang akan bunuh dia. Dia tanya dengan semua tukang sihir, dia kata di tahun ini akan lahir seorang yang akan bunuh kamu di tahun ni.
Tahun bila ni tahun 2022, katakanlah kita 2021. Tahun ni akan ada orang lahir bunuh kau. Ya wahai tuanku Firaun, Maha Firaun. Maka apa nasihat kamu wahai Perdana Menteri Firaun? Maka dia kata, wahai tuanku, kita bunuh semua anak-anak yang lahir tahun ni daripada golongan Bani Israel. Ini ni orang yang akan bunuh kita ni. Bayangkan, nak bunuh semua. Berapa yang dibunuh? Daripada anak Bani Israel yang dibunuh pada tahun tu, kurang lebih 70,000 orang bayi. 70,000 lahir bayi. Sama dia lahir hari ni ke besok ke semalam, baby semua bunuh. 70,000. 70,000 dibunuh. Bukan virus ni, dibunuh 70,000. Nabi Harun alaihissalam pula, kenapa tidak dibunuh? Kebetulannya dia lahir, Allah izin dia lahir ketika mana masa tu belum lagi perintah bunuh. Perintah bunuh dah tak ada masa tu. Jadi masa zaman Musa lahir tu tahun, katalah Musa lahir tahun 2021, katakan. Jadi bayi yang lahir tahun 2021 tu, kalau di tempat negara Bani Israel ni, dia seorang ni. Jadi tahun tu dia seorang ni. 70,000 lahir anak-anak Bani Israel dibunuh semua. Maka kita lihat Firaun memerintahkan bunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada tahun ini. Maka dibunuh semua 70,000. Akhirnya oleh kerana Allah susun kemenangan, itu tentera Allah kan. Maka ibunya Musa melahirkan dia buat dalam bentuk apa namanya, dia sembunyi-sembunyi. Tapi askar datanglah. Maka askar datang, oleh kerana tak ada tempat lagi nak sembunyikan dia letak dalam oven. Musa baby ni dia letak dalam oven. Oven sedang menyala api. Letak bawah katil orang tahu, letak atas orang tahu, tak semua tahu. Letak kat oven. Kita oven lah, dapur. Letak dalam tu, tutup. Maknanya matilah. Askar cari masuk rumah, cari mana Musa, mana baby. Aku tahu kau baru lahir, mana ada baby. Tak ada, anak saya dah mati, tak ada. Akhirnya askar cari. Itu ada oven. Ada tempat bakar roti. Kan? Takkanlah dia kat dalam tu baby. Kalau ada pun mati. Lari keluar. Macam Rasulullah dalam gosur. Takkan ada dalam tu Muhammad. Tengok tu ada sarang laba-laba, ada memperhati bertelur pula. Sarang bertelur, beranak bertelur pula kat depan gua kan. Takkan ada lah Nabi kat situ. Tak ada kan. Besar sama. Dia letak dalam oven. Kan? Duduk itu. Lah, Allah nak selamatkan. Habis balik saja, ibu dia yang baru lahirkan anak dia menangis kan, sepatutnya kan. Buka cepat-cepat. Matilah anak aku. Buka tengok. Allah izin selamat. Waktu selamat dipegang. Oi, tak boleh ni. Kita ni kalau kita ada baby ni, jaga baby ni, mesti orang lain tahulah. Semua orang nak mati. Ni seorang ni tak mati ni. Semua Bani Israel anak-anak mati pada masa tu. Ini seorang saja yang hidup. Maka dia kata tak boleh. Kita tak selamat simpan kat rumah ni. Kita kena letakkan ruang. Maka Allah mengilhamkan dia supaya dia dihanyutkan. Dia buat satu krib, punya krib lah kan, macam tempat letak baby tu, papan kayu lah. Dia letak itu, dia pun letak kat sungai Nil. Hanyut. Jadi dia minta akak dia ikut ke mana pergi baby ni. Tengok nasib dia macam mana. Tadi dia dah selamat dalam api, dia selamat dah. Tengok akhirnya sampailah ke tempat Firaun. Masuk dalam istana Firaun. Masa tu Asiyah isteri Firaun. sedang bermandi-mandi dekat tepi sungai. Tengok, ada apa tu dekat celah-celah akar kayu. Tersangkut Musa alaihissalam dengan dia punya tempat dia tu, krib dia tu. Ambil, tengok. Maka tiba-tiba dia ambil, tengok ada baby kat dalam tu. Dia memang nak cari baby, anak lelaki. Tak ada anak lelaki dia. Ni dapat anak ni. Maka dia pun pegang, dia seronok. Datang Firaun.
Datang Firaun. Ni budak mana pula ni? Bila masa kau beranak? Kan? Kurang lebih macam itulah bahasa kita kan. Inilah cahaya mata aku. Aku perintahkan semua baby yang lahir tahun ini dibunuh. Mana boleh ada ni? Dia pun pegang, dia peluk, dia pun pegang Firaun. Dia kata, tolonglah bang. Dia kata, inilah dia. Inilah anak saya tunggu lama dah. Kita tak dapat anak laki-laki. Inilah anak besok, mudah-mudahan dia akan jadi cahaya penyejuk mata aku dan mata kau. Lebih kurang itulah bahasa ni. Maka Firaun, sehebat-hebat dia pun tak sampai hati pujukkan seorang isteri. Isteri ni pujukkan tu bahaya pada suami. Sebab tu kena pujuk yang baik-baik, jangan pujuk yang tak baik. Firaun yang kerah gitu nak bunuh semua, lembut hati dengan pujukan Asia. Maka dia pun, tak apalah, satu orang ni tak apa, takkan seorang ni. Akhirnya Musa yang nak dibunuh oleh Firaun membesar di bawah, di dalam istana Firaun. Firaun jaga dia. Firaun bagi makan kat dia. Ini Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semua 70,000 bayi dibunuh, nak bunuh Musa. Tapi Allah berkuasa. Asia ambil, jadikan anak angkat dia. Kemudian sebab tu nak menyusukan pula. Nak menyusu, dia menangis. Ni lapar budak ni. Nak kena bagi susu ni. Seorang-seorang. Cuma Musa tak mau minum susu. Semua yang ada, orang datang semua tak nak minum. Bangsa Kipti, bangsa macam-macam. Akhirnya bila kakak dia tengok kan, adik dia dah ada dekat istana tu, maka dia pun patah balik cakap dengan mak dia. Mak dia kata, syukur Allah selamatkan. Kemudian mak dia pun berdoa, Allah pun jumpakan semula. Dia pun pergi ke istana. Kami dengar tuanku baru dapat anak. Dia sedang mencari tukang susu untuk susuan. Maka saya ada susu ni, dia kata. Maka pergi sampai kat mak dia, Musa yang menangis, diam, minum susu mak dia. Minum sangat. Akhirnya mak dia dilantik sebagai pengasuh Musa. Nampak ni Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Yang jaga Musa, mak Musa sendiri. Yang bagi susu Musa, mak Musa sendiri. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Kita hari ni bimbang. Kehilangan ni, kehilangan tu, bimbang macam-macam, bimbang. Bila kita nak bersama dengan kebenaran Allah, kita nak bersama dengan pejuang-pejuang agama Allah, kita nak bersama dengan kebaikan-kebaikan dalam risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita rasa bimbang. Kenapa bimbang? Macam-macam kehilangan, allowance kehilangan, kena pindah ke sana, pindah ke sini. Kamu ni dihantar ke Ulu Sarawak, bukan Sarawak, Ulu Sarawak. Asalnya di Kuala mana? Kuala Lumpur. Pindah ke Ulu bukan Ulu Kelang, Ulu Sarawak tu. Kat Sarawak sana. Kita pun kata, tak apalah. Di mana saja aku diletakkan, Allah bersama kita. Ada hikmah. Maka kita pun ikut saja. Tak apalah tuan. Tuan nak suruh saya pindah ke Ulu Sarawak. Ialah ni sebut Kuala Lumpur. Ya. Kalau orang kat Sarawak, dekat lah. Orang Sarawak kena pindah pula ke Kuala Lumpur. Orang tu duduk kat Ulu Sarawak, pindah ke Kuala Lumpur. Dipindahkan. Kenapa dipindahkan? Kerana tak ikut, tak taat kepada perintah berhala-berhala. Perintah berhala. Orang nak menyuruh kita rosak badan kita ni, rosak fikiran kita ni, rosak iman kita. Kita tahan, kita bertahan. Kerana kita yakin, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Tuan-tuan, Allah tunjukkan dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa hijrahnya dikepung, Allah selamatkan. Nabi Ibrahim dikepung, satu negara kepung dia. Satu negara ambil kayu nak bakar dia. Budak kecil pun bawa ranting nak bakar. Adik nak pergi mana, dek? Nak ambil ranting. Buat apa? Nak bakar Ibrahim tu. Ibrahim jahat, pecahkan berhala kita. Adik-adik, anak-anak pun angkat ranting. Himpun. Tinggi sampai 5 tingkat, 6 tingkat. Nak bakar Ibrahim. Umur baru 16 tahun. Baru 16 tahun Nabi Ibrahim AS nak dibakar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah. Cukuplah Allah sebagai wakil aku. Cukuplah Allah yang melindung aku. Cukuplah Allah yang melindung aku. Maka Allah selamatkan dia. Wahai api, bardan, sejuklah kamu. Wassalaman, sejahteralah kamu pada Ibrahim. Nampak? Musa nak dibunuh 70,000.
70,000 bayi dibunuh pada tahun Musa lahir. Tiba-tiba dia duduk di dalam dakapan Firaun. Maknya di bawah istana. Maknya pula yang dah rindu ke anak dia, akhirnya dia jadikan pula pengasuh, bagi susu kat Musa. Musa hisap susu mak dia kan, semuanya sakan sampai aku lantik kau. Dapat gaji pula. Dapat gaji lagi. Bukan saja jaga Musa, dapat gaji. Sebab apa? Dia jadi ibu susu kepada putera raja, putera Firaun. Quote and quote lah, putera Firaun. Ini mereka yang bersama dengan Allah. Innallaha ma'ana. Tapi ketika mana Allah tolong nabi-nabi ni? Ketika mana Allah tolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika mana Allah tolong Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam? Ketika mana Allah tolong orang beriman? Ketika mereka benar-benar berada dalam keadaan merasai Allah bersama mereka. Ini Musa daripada baby membesar, akhirnya dia bawa Bani Israel malam-malam, Allah perintahkan bawa semua keluar sampai kat tepi sungai. Kemudian dah terkepung, Allah perintahkan. Ketika mana Allah perintahkan boleh selamatkan daripada dia ketuk laut dengan tongkat terbelah. Kita tahu cerita tu kan. Ketika mana? Ketika dia kata Allah bersama aku, Allah bersama kami. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. La tahzan, jangan sedih, jangan bimbang, jangan takut. La tahzan, jangan duka cita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nampak tak? Jadi apa amalan kita pada hari ni? Amalan kita nak berzikir, kita nak melakukan perkara yang wajib, tinggalkan yang haram. Kita nak berzikir, berfikir, kita baca Quran, kita bergaul dengan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, semua dalam suasana hati kita nak rasa bersama Allah, nak latih bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita berzikir la ilaha illallah. Tengok pokok, nak rasa adanya pencipta pokok. Tengok manusia, nak rasa adanya pencipta manusia. Tengok musuh Islam, hebat musuh Islam ni, nampak hebat, tapi Allah maha hebat. Tengok musuh, melihat pencipta musuh. Allah yang cipta musuh tu. Allah yang bagi pada dia apa yang ada kat dia. Allah boleh ambil tak? Allah boleh ambil anytime. Tapi Allah nak uji kita. Dia bagi senjata pada dia. Dia bagi biological weapon pada dia. Dia bagi chemical weapon pada mereka. Dia bagi climate weapon. Dia bagi cyber attack, cyber weapon. Semua senjata Allah bagi. Allah izin. Bukan sebab Bill Gates pandai, bukan sebab syaitan hebat, Dajjal kuat. Tak, Allah izin. Mereka ada senjata, mereka ada kekuatan, perancangan, mereka ada duit, ada emas, semua mereka ada. Tentera, semua mereka ada. Sebab Allah izin perkara itu ada bersama mereka. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Allah nak tengok kita ni betul ke beriman, betul ke yakin dengan Allah. Kita rasa ke Allah ni berkuasa, ke kita rasa dunia ni lebih hebat daripada Allah. Allah nak uji orang yang beriman. Jadi bila kita melihat musuh, jangan nampak musuh saja. Tengok Allah yang menjadikan musuh. Allah yang mengizinkan senjata-senjata yang ada pada dia tu, tentera dia, Allah yang izin. Kenapa Allah izin mereka ni kuat, nampak kuat? Kerana Allah nak uji kita. Nanti kalau kita dah mati, nanti bila sampai ajal, dah mati kan, masuk kubur, dalam akhirat, pada mahsyar, kita melihat kekuasaan Allah. Allah buka kekuasaan Allah dengan secara langsung. Kita nampak pada masa itu, takut kita nak menghadap Allah. Maka pada ketika itulah mereka yang tidak merasai Allah bersama mereka di dalam dunia ini akan menyesal. Kita akan menyesal. Wa'iyyazubillah. Sebab itu kita kena kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Tengok musuh, nampak pencipta musuh. Bukan nampak musuh, nampak pencipta musuh. Oh, engkau Dajjal ya, kau kuat ya. Tak apa, ada pencipta engkau, Allah. Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kami, Allah bersama kita. Maka hati kita pun
tenang, hati kita pun kuat. Kita seorang-seorang tak apa, seorang-seorang, tapi tentera Allah ramai lagi ni. Pokok-pokok, binatang, semua tentera Allah. Malaikat lebih ramai lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku lihat hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan pada petang ini menggembirakan kita, memberi ketenangan pada kita. Kenapa? Kerana Allah firman, la tahzan, jangan kamu duka cita, jangan kamu sedih-sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi kita kena latih lah, kena buat proses lah, zikrullah, kita kena dekat Quran, baca Quran, kena solat sungguh-sungguh. Bila baca Fatihah tu, baca sungguh-sungguh dengan perasaan. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca, kita rasa dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita rasa sayang Allah, kita rasa Allah sayang kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita rasa sayang Allah, kita memuji Allah. Ya Allah, aku tak layak untuk dapat kasih sayang Kau ya Allah, tapi Engkau sayang kat aku. Ya Allah, hanya pujian, segala pujian pada milik Engkau ya Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau lah sesungguhnya yang Maha Hebat, sempurna. Maliki Yaumiddin, aku sayang kat Engkau ya Allah, aku rindu nak jumpa Kau. Tapi kita sedih. Kenapa sedih? Sebab kita banyak dosa, banyak lemah. Kita bersedih, ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan jadikan kelemahan kami, kehinaan kami, keaiban kami penghalang hidayah-Mu, penghalang taufik-Mu, penghalang kepada pertolongan-Mu, ma'unah-Mu dan karamah-Mu. Janganlah ya Allah, tolonglah ya Allah. Kita minta kat Allah ni, kita nak rasa Allah bersama kita. Kita nak rasa Allah bersama kita. Bila kita rasa Allah bersama kita, maka Allah datangkan tenteranya yang nampak, yang tak nampak. Datang tenteranya bantu orang yang beriman. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik. واسق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله لا إله إلا أنت، أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواسلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, saya ada buat satu pengumuman. Kami baru set up satu YouTube channel namanya Ustaz Nur Azman Official. Jadi kalau boleh tuan-tuan dapat subscribe dan like, sebab kita nak buat live dengan YouTube. Tapi di syarat dia mesti ada 1000 subscriber. Jadi sekarang ni baru 600 lebih. Jadi siapa-siapa yang belum subscribe sebab kita nak buat live melalui YouTube juga.
InsyaAllah pada masa akan datang mudah-mudahan jadi sebahagian daripada amal soleh kita sama-sama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nur Azman Official, YouTube, channel YouTube.